Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara Aminuddin, saudara Mustaqim, itu juga saudara Syamsuddin, saudara Syah Ibrahim, terima kasih. Pak Syarifah Hafifah, sahabat malam menemani saya, saudara Syukur Jamil, saudara Nasaruddin, saudara Syukur, begitu juga saudara Zamari LC, saudara Ramzul. Selamat malam semua ya, Jemaat Pembela dari Kulim. Begitu juga saudara Muhammad Kapli, salam Madani, saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut Terengganu, apa khabar? Saudara Richard Bakri, saudara Jalal Ali, begitu juga saudara Putra Harun, saudara Muhammad Radhi, Puan Syarifah Hafifah, Joka Karim, saudara Muhammad Paridun Tukiman, saudara Abu Nems, Diz Wisher, nama sedap saudara. Saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, saudara Maksu dari Bukit Mentajam, Hani Abdullah, Madam K, saudara Ismail, Ismail daripada Jelebu, katanya Jelebu hujan. Puan Umi Kalsum, apa khabar Puan? Nur Azman dari Pokok Sena Kedah, saudara Rashid Mustafa, saudara Zack Peri-Peri, salam dari Johor katanya. Begitu Kojoy, malam ni macam-macam cerita saudara, ada cerita tentang, ya saudara Kojoy dia tanya apa pencerahan malam ni. Saya tidak ada tajuk khas, saudara. Yang ada pada saya, apa yang kita menyantuni perkembangan semasa, dan saya masih lagi meneruskan tentang Kongres Ekonomi Bumiputera. Sebentar lagi saya akan bagi pencerahan. Saudara Elias Muhammad, saudara Pak Chu, salam dari Langkap Hujan katanya. Budi Ulik, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga sihat. Jabat Pembela, terima kasih. Saudara Ahmad Azami, saudara Puan Maimun, itu juga saudara Abu Seman Hashim, saudara Wan Zul, Dato' Eli Cik Man, apa khabar tu? Daripada Sik Kedah tu ya. Saudara Rezan Yusof, saudara Dia Waksu dari Larut Perak, saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, Rosini Kuringot dari Sarawak. Begitu juga saudara Ramzul, saudara Mansur Ahmad, Halim Marikan katanya. Saudara Mat Spana, salam pencerahan, saudara Nur Aili, saudara Eddie Kamil. Kita juga saudara Azam, saudara Ion Skyrock, saudara Fazil Yop, saudara Mustafa Bayut katanya daripada Selayang Jaya. Baik saudara, Suntin lama-lama nanti marah pula kawan, saudara tak sabar-sabar ya. Baik saudara, saudara Mahasan Harun dari Bukit Jalil, saudara Joka Karim dari Taiping, dan juga Elias Muhammad, kita juga Puan Nur Maria. Hari ini saudara hari Ahad, kita bersiap sedia untuk besok kita akan mulakan kembali bekerja seperti biasa. Itulah hidup ini saudara. Habis saja hari Minggu, besok dah kerja balik. Rasa malas nak pergi, tapi tugas perlu dilaksanakan sebaik mungkin saudara. Dan hari ini hari Ahad tanggal 29 Oktober, saya masih membilang hari, masih 1320. Sudah pun 1320 hari, masih belum usai. Belum ada kenyataan resmi dari Kementerian Kesihatan berhubung dengan virus tersebut, apakah sudah usai atau masih lagi berwenang-wenang dalam negara kita. Selagi tidak ada penjelasan daripada Kementerian Kesihatan, selagi itulah saya harus menyatakan hari yang keberapa. Hari ini sudah 1320 saudara. Besok seperti biasa kita bekerja dan perniagaan mesti dijalankan. Mohon izin saudara, untuk teman-teman yang mau berniaga, mau saya mewawarkan produk anda, boleh hubungi Al-Azhar saudara. Jangan lupa di talian 0113304141. Al-Azhar masih memasarkan setangi bakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Jangan lupa saudara, Siti Farehah dengan dendeng manis Cik Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Sedap saudara, harga murah. Siti Farehah boleh anda hubungi di talian 017-711-4300. Untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, sekitar Lembah Kelang saya, luar Lembah Kelang tak boleh. Itu buah-buahan, ceri, anggur, kiwi dan sebagainya. Jika anda mau memesan, boleh hubungi saudara Syauki di talian 012-357-5703. Buah-buahan sebut grade AAA, harga lebih murah daripada harga pasar dan terus dihantar ke rumah anda. Untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang saja saudara. Dan akhir sekali, jangan lupa makanan kegemaran saya, agak mengasyikkan, rangup, pedas, manis, pop yang sira Lady Maria, saudara. Hubungi saudara Nizam di talian
435-1203, saudara. Terima kasih kerana mengizinkan saya untuk memberi culipan dan juga penjelasan sedikit dalam segmen e-commerce. Kita masuk naluri kehidupan. Sekali lagi perlu saya jelaskan, saya bukan ustaz, saya bukan da'i ataupun orang yang bertauliah untuk bercakap soal agama. Apa yang saya lakukan apabila teman-teman menghantar kiriman dan saya membaca untuk perkongsian kita bersama. Tidak lebih daripada itu, saudara. Kerana daripada Abdullah bin Amru, saudara, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang Muslim adalah orang yang kaum muslimin selamatkan dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang ke-9. Taraf hadis inilah hadis sahih, saudara. Jadi saya sebagai seorang Muslim yang sempurna adalah seorang yang sentiasa sejahtera kepada orang Islam yang lain. Iaitu kita sentiasa menyelamatkan mereka dari gangguan lisan dan tangan. Seperti umpat keji, fitnah, adu domba dan lain-lain. Dan seorang yang punya iman yang sempurna akan mendorong pemiliknya untuk melaksanakan hak-hak iman. Di antara hak-hak iman adalah menjaga amanah, jujur dalam bermuamalah dan menahan diri dari berbuat zalim terhadap sesama manusia dalam perkara darah dan harta mereka sehingga orang lain merasa aman kerana kita. Dan ingat, saudara, darah mereka, harta mereka adalah seperti darah kita juga, saudara. Dan hijrin itu hijrah adalah perpindahan dari satu situasi, bukan tempat saya, saudara, dari satu situasi ke satu situasi yang lain. Kalau selama ini kita hidup dengan macam-macam kita buat, kita berhijrahlah kegemaran kita. Kalau selama ini, kalau teman-teman saya suka main golf, kenapa tidak kita gunakan waktu yang baik itu, kita pergi ke masjid, kita mentalaah, kita membaca Al-Quran. Itu juga adalah penghijrahan, saudara. Kerana hijrah itu dituntut ke atas setiap muslimin untuk berubah. Setiap kita perlu melakukan hijrah, saudara. Sebagaimana kita lihat dulu zaman baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat meninggalkan kemewahan di kota Mekah untuk berhijrah berbatu-batu, ratusan batu jauhnya dari Mekah ke Madinah untuk mengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Islam itu berkembang dengan begitu hebat dari Madinah. Jadi saudara, marilah kita sama-sama melakukan hijrah. Hijrah dari sikap, hijrah daripada perbuatan, dan kalau hijrah di tempat tinggal pun boleh juga, saudara. Tak ada masalah. Apa khabar Hajah Comel? Waalaikumsalam. Cak Katin, saudara Mat Dusin, saudara Marzuki Yasid. Begitu Puan Halimah Musruh, Cik Latif, Yaya Armin, saudara Awangku, Bai Chef Tahir, saudara Hashim Atan, Tuan Haji Azhar belum mana, apa khabar Tuan Haji? Moga sihat. Puan Nur Hayati Husin. Baik, saudara. Mutiara kata kita malam ni pendek saja, saudara, kiriman teman. Tapi begitu berarti bagi saya. Ya. Kadang-kadang perkara buruk itu hadir dalam hidup kita untuk mengingatkan kita kepada perkara baik yang kita lupa syukuri. Itu kadang-kadang, saudara, ada berlaku musibah, ada berlaku keburukan pada diri kita. Jadi jangan kita kesal. Mungkin untuk mengingatkan kita kepada perkara-perkara baik yang kita alami, yang kita nikmati, tapi kita lupa untuk mensyukuri. Ingat, saya, ini kiriman sahabat-sahabat kita dalam segmen Mutiara Kata. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara saat ini, Bapak Perdana Menteri berada di Singapura, mengadakan retreat antara hubungan dua negara, Singapura dan Malaysia, saudara. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika berbelanja wang negara tanpa had, negara boleh muflis. Saudara, pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, perlu saya ingatkan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Sebab saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Itu tanggungjawab anda. Saya tak marah, saudara. Tapi kena ingat, saudara, sebab itu adalah tanggungjawab anda. Ingat, pencerahan saya adalah sekadar pencerahan politik yang berhasrat, bermatlamatkan untuk memberi informasi. Seandainya saya memberi pandangan ataupun ulasan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu paksinya, saudara. Bila kita disagree to disagree, we must agree to disagree. Itu paling penting, saudara.
Kalau saudara mau menyantuni hamba lantar kiriman, tak ada masalah. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, janganlah memaki hamon. Itu permohonan saya dengan setuluh hati saya mohon. Sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Ingat tu saudara. Baik. Saya ingin melaporkan bahawa menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, ini berhati-hati saudara, bahawa pagi tadi Jabatan Meteorologi Met Malaysia telah pun meramalkan bahawa hujan lebat dan ribut petir di hampir semua negeri di Semenanjung pada sebelah petang dan berpotensi berlarutan hingga lewat malam. Ingat saudara tu saudara. Kerana menurut jurucakap Met Malaysia, kawasan pedalaman di Kedah, Kelantan, Perak dan Selangor diramalkan hujan lebat dan ribut petir dan dijangka mampu berterusan sehingga lewat tengah malam. Jadi keadaan yang sama juga diramalkan di Sabah dan Sarawak dengan tumpuan di sekitar kawasan pedalaman Sabah di Limbang serta Kapit untuk Sarawak. Jadi Met Malaysia berkata sehingga tengah hari tadi kawasan pesisiran pantai timur Semenanjung di Kelantan, Terengganu dan Pahang selain timur Johor turut diramal mengalami hujan lebat dan ribut petir. Manakala kebanyakan negeri lain menunjukkan cuaca cerah dan baik. Tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula menunjukkan ribut petir di beberapa bahagian di kawasan Sarawak seperti di Kuching, Sibu, Betong, Kapit dan Miri yang dijangka berterusan sehingga tengah hari besok saudara. Jadi Sabah pula keadaan cuaca cerah dan baik untuk kebanyakan bahagian negeri dan dijangka berterusan sehingga sekurang-kurangnya awal petang nanti. Bagi tinjauan cuaca sebelah petang, pihak Met Malaysia masih menjangkakan hujan lebat dan ribut petir di hampir ke semua negeri saudara. Dan lebih membimbangkan sekarang ini saudara apabila saya mendapat tahu bahawa penduduk di kawasan rendah dan berhampiran dengan pantai di negeri Kedah khususnya saudara, anda diminta berwaspada kerana fenomena air pasang besar dijangka akan bermula awal pagi besok sehinggalah pagi besok lusa pun begitu juga. Demikian menurut pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Lieutenant Colonel Zairil Anwar Zulmuji. Dia katanya terdapat 4 buah daerah yang mempunyai risiko iaitu Kota Star, Kuala Muda, Yan dan Kubang Pasu. 4 kawasan ini ada risiko bila air pasang besar dan jika berlaku hujan, maka besar kemungkinan berlaku banjir mengejut saudara. Jadi bagaimanapun tumpuan pihak APM adalah di kawasan Kuala Kedah, Kota Kuala Muda, Kuala Yan dan Kuala Jerlun saudara. Bagaimanapun pihak APM menurut saudara Zairul Anwar dari ramalan sebut pihak mereka telah bersiap sedia. Dan air pasang besar dijangka berlaku pada pukul 1.16 pagi besok. Sekarang ni pukul 9.30, lebih kurang dalam 3 jam lagi saudara. Berhati-hati untuk teman-teman yang tinggal berhampiran dengan Kuala Kedah dan sebagainya saudara. Dan semalam nampak gayanya agak memeranjatkan apabila di Shah Alam 3 individu cedera akibat daripada runtuhan siling di bahagian pintu masuk pusat membeli belah Mega Rise Mall saudara. Kejadian berlaku jam 3 petang saudara. Keadaan itu juga berlaku di Melaka apabila hampir ke semua bumbung bangunan sekolah menengah kebangsaan Munshi Abdullah di Batu Berendam diterbangkan oleh ribut. Dan petang tadi saudara sekitar jam 3.30 petang di Alostar beberapa rumah di daerah Kubang Pasu mengalami kerosakan teruk, termasuk bumbung tercabut. Ini kesan daripada ribut dan puting beliung yang melanda sejak jam 3.30 petang. Sebab itu saya dah bagi ramalan bahawa mulai tengah hari tadi sehingga besok saudara, hati-hati ribut petir, hujan lebat. Ini kalau macam di daerah Kubang Pasu tu bukan ribut saudara, puting beliung. Aduhai, kita bersimpati. Bagaimanapun pegawai pertahanan awam daerah Kubang Pasu, Kapten Muhammad Adnin Syuhami berkata pihaknya menerima laporan kejadian melibatkan kampung Pida 3 dan Pida 4. Kira-kira 15 minit kemudian daripada orang awam beritahu. Ini adalah susulan hujan lebat serta puting beliung yang melanda Kubang Pasu. Jadi kesannya beberapa rumah telah terjejas dan mengalami kerosakan harta benda. Jadi menurut Saudara Muhammad Adnin, pihak PKOD juga sedang mengumpul maklumat kejadian, butiran, kerosakan dan sebagainya untuk disalurkan bantuan sebagainya. Itulah laporan keadaan cuaca saudara sebab saya dah beritahu semalam
kemarin saya katakan bahawa kita sudah pun mula memasuki monsun timur laut. Dan monsun timur laut kali ini, saudara, kadang-kadang bila berlaku hujan, ribut petir dan angin, ribut tu ganas sikit, saudara. Macam mana berlaku di Kubang Pasu petang tadi, ribut ini puting beliung. Setengah orang kata belalai air. Ribut puting beliung ni kalau terjadi, ya Allah, kita berdoalah pada Allah SWT agar ia tidak berterusan. Sebab bila terjadi, saudara, macam berlaku di Bangkok, berlaku di Taiwan. Sebab tu saya sentiasa melaporkan apa berlaku di Taiwan, berlaku di Bangkok, di Filipina. Ini kawasan yang berhampiran dengan kawasan kita. Jadi bila berlaku keadaan begitu, macam tadi di Kok Diang, banyak rumah yang rosak, bumbung terbang. Itu juga macam semalam di Shah Alam, di Melaka. Berhati-hati, saudara. Itulah laporan seketika untuk perhatian kita, dan bersiap sedialah. Kalau anda diminta pindah oleh pihak berkuasa, segeralah pindah, selamatkan diri anda. Untuk persiapan awal, saya nasihatkan anda kalau boleh dokumen-dokumen penting balut dalam kertas plastik, letak di tempat tinggi kalau berlaku banjir. Selamatkanlah diri kita dan keluarga kita, saudara. Sekadar memberi peringatan. Baik, saudara. Saya letih saya tengok keadaan begini apabila saya menerima perkabaran daripada New Delhi, saudara. Tak silap saya, bulan lepas saya dah melaporkan bagaimana kerajaan India telah pun menaikkan kadar cukai ekspor bawang kepada 40%. Tapi hari ini, India telah pun menghadkan ekspor bawang dengan mengenakan harga ekspor paling minima sebanyak $800 Amerika satu tan, saudara. Malahan harga jualan minima itu berkuat kuasa pada hari ini dan akan dikekalkan sehingga hujung tahun. Artinya, saudara, harga bawang pasti akan meningkat kerana peningkatan harganya. Kita mengimport bawang, kita tak ada tanam bawang negara kita, saudara. Kita import bawang kebanyakan daripada India. Dan India sebelum ini telah pun mengenakan 40% duty ekspor. Harga bawang di wilayah Delhi telah pun meningkat sehingga 50% sejak beberapa hari kebelakangan ini. Jadi, saudara, harga barangan, jangan marah kerajaan. Ini kawasan daripada luar negara. Barang-barang, kita pergantungan makanan dari luar negara, maka pasti bila bawang naik, maka rempah ratus juga akan naik. Beras yang kita import juga pasti akan naik, saudara. Itu kadarnya, tambah-tambah lagi kadar tukaran antara wang Malaysia, ringgit Malaysia dengan negara Amerika. Begitu menggusarkan, saudara. Itu keadaan. Dunia semakin terhimpit dengan masalah ketidakcukupan makanan, saudara. Tapi bagaimanapun, dalam keadaan begitu, saya hairanlah bagaimana kadang-kadang pihak-pihak yang menyediakan supermarket dan sebagainya, kadang-kadang mereka cuba untuk mengaul keuntungan. Tapi kita tidak menuduh, saudara. Cuma hari ini saya terkejut apabila pihak syarikat NSK, iaitu antara syarikat supermarket yang agak terbesar yang memasarkan barangan keperluan harian, iaitu NSK Trade City Sdn Bhd, telah pun mengeluarkan satu permohonan maaf secara terbuka, saudara. Kerana apabila timbul dalam media sosial mengatakan bahawa terdapat NSK juga memasarkan daging katak. Astaghfirullahalazim, saudara. Dalam kenyataannya, dia maklumkan syarikatnya telah pun sedar itu isu tersebut adalah sangat serius dan tindakan sudah pun diambil bagi memastikan kejadian sama tidak berulang. Artinya dia tidak menafikan benda itu betul berlaku, saudara. Sebab itu katanya, kami mohon maaf atas insiden yang berlaku pada 24 Oktober. Kami faham tahap keseriusan isu ini dan tindakan telah diambil serta-merta. Amaran keras juga telah diberikan kepada pekerja yang terlibat, katanya. Sebelum itu, tular media sosial mengenai daging dipercayai daging katak dijual bersama barang lain di pasar raya NSK di Selayang. Saudara, kadang-kadang bila kita pergi ke pasar-pasar raya ni, berhati-hati, tengok dulu dagingnya. Saudara, itu keadaannya. Bagaimanapun, menurut NSK City, pekerja yang menguruskan bahagian tersebut katanya membuka dan mempamerkan daging berkenaan tanpa mengetahui ia adalah daging katak. Tapi bagaimanapun, selepas dimaklumkan kepada para pekerja pasar raya berkenaan, daging itu kemudiannya dialihkan dari meja jualan. Jadi tambah kenyataan itu lagi, pihaknya akan memastikan tidak akan lagi berulang kejadian yang seumpama itu. Kami memohon maaf, akan memastikan sebaik-baiknya
tidak lagi berlaku kesilapan tersebut. Itu juga dilaporkan oleh media Sinar Harian, saudara. Saya haraplah kita bila kita pergi ke pasar-pasar, pastikan jangan kita terus beli saja. Percaya jangan sekarang ni dalam keadaan sekarang. Apa nak jadi? Barang mahal, memang tak dapat lagi dinafikan. Saya bila lihat saja, bila bawang saja naik, sekarang ni di Delhi, New Delhi naik 50% harga barang. Jadi retinya barang-barang lain juga akan terkait sama. Berhati-hati saudara dan berbelanjalah seadanya. Jangan pula kita lampiaskan amarah kita pada pihak berwajib. Pihak kerajaan kalau barang-barang yang kita import dari luar negara tak mampu mereka nak mengawal. Kalau nak beri subsidi pun berapa banyak lagi. Negara kita ada 36 juta rakyat. Inilah yang selalu saya tekankan bahawa kita harus berhati-hati kerana menghadapi masalah isu keterjaminan makanan ataupun food security saya. Baik, saya kembali soal politik. Saya lihat malam tadi saya hampir 1,000 orang membanjiri Kelab Sultan Sulaiman di Kebun Baru, iaitu dalam himpunan We Stand By You untuk menuntut agar yang bahagia Datuk Seri Najib segeralah dibebaskan dan dikembalikan kepada rakyat. Jadi pada pertemuan tersebut, 3 orang anak yang bahagia Datuk Seri Najib hadir, iaitu Niza, Yana dan juga Nazifuddin. Mereka menzahirkan, menceritakan penceritaan secara betul serang apa yang dihadapi oleh bapa mereka yang kini berada di penjara Kajang. Rakyat minta, tapi bagaimanapun tak tahulah. Terpulanglah pada pihak berwajib berhubung dalam isu Datuk Seri Najib ni, saudara. Bagaimanapun agak menarik saya sebab masih lagi tersiar dalam media sosial tulisan bekas Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Hamid Sultan Abu Bakar, yang menulis, dia kata semua ahli Majlis Peguam Malaysia wajib memastikan bahawa peguam diberikan peluang sepenuhnya untuk membela seseorang yang tertuduh. Pada asasnya orang yang dituduh tidak bolehlah diganggu oleh pihak kehakiman ataupun pendakwaan, media atau siapa pun dengan cara yang menyebabkan mereka dihukum dan dijatuhkan hukuman tanpa perwakilan guaman. Itu kenyataan daripada tulisan daripada Datuk Hamid Sultan Abu Bakar. Beliau bekas Hakim Mahkamah Rayuan, saudara. Sebab itu katanya dia akan merasa bersalah jika tidak menyuarakan kekecewaannya terhadap industri guaman kerana memaksa seorang bekas Perdana Menteri dimasukkan ke penjara tanpa perwakilan guaman dan juga kerana kelukaan maruah yang diterima oleh peguam beliau dengan cara yang tidak pernah berlaku dalam sejarah guaman ini. Perkara 5 dalam kurungan 1 Perlembagaan Undang-Undang Tertinggi Negara menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dicabut nyawa atau kebebasan peribadinya kecuali mengikut undang-undang. Jadi dalam pandangannya, perlindungan perlembagaan yang patut diberikan kepada seorang tertuduh katanya telah pun dilanggar. Sebab itu beliau berpendapat bahawa terdapat jalan penyelesaian melalui permohonan writ habeas corpus ataupun petition kepada Raja-Raja Melayu di bawah Seksyen 300 Kanun Prosedur Jenayah dan peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan. Sama-samalah kita tunggu perkembangannya. Saudara, saya tak boleh nak cakap lebih daripada itu, saudara. Memang pemahaman tadi kita dengar pandangan, cerita daripada Yana agak menyentuh hati kita, saudara. Maklumlah anak perempuan dengan bapanya dia manja, dan hari ini dia kehilangan bapanya terkurung di belas babir tabir besi, saudara. Itu di negara kita. Bagaimana negara jiran? Saya melihat dapat berita sangat agak menggusarkan juga daripada Bangkok apabila pertempuran sengit di antara pemberontak dan tentera Myanmar yang berhampiran dengan sempadan negara Thailand dengan China telah pun masuk hari kedua. Rupanya ada berlaku selain di Gaza, rupanya di dekat negara kita ni juga ada berlaku pertempuran antara pemberontak dan tentera Myanmar. Sebab saya perlu kena ingat, junta tentera melakukan rampasan kuasa pada Februari 2021 yang mencetuskan pertempuran semula dengan kumpulan pemberontak etnik yang berpengaruh di utara Shan. Jadi perikatan kumpulan pemberontak etnik telah pun melancarkan serangan terancang ke atas kedudukan tentera di seluruh utara negara itu. Ini menimbulkan cabaran baru pada junta ketika mereka bergelut untuk menghentikan penentangan terhadap pemerintahannya. Keadaannya bahawa unrest lah, saudara, di Myanmar.
antara junta tentera dengan pihak pemberontak. Itu gambarannya, dan saya agak mengingatkan teman-teman, kalau nak pergi ke luar negeri, nak pergi ke Thailand, janganlah, elaklah untuk berada di sekitar kawasan yang berhampiran dengan sepandan Myanmar, saudara. Sebab keadaan tak menentu. Itu juga, dulu pun saya dah pesan, kalau boleh, kurangkan kita berada di selatan Thailand. Dunia sekarang ni, saudara, saya tak tahulah apa nak jadi. Di mana-mana pun sekarang ni berlaku macam-macam lah suasana yang tidak menentu, yang kadang-kadang menuntut korban. Bila berlaku peperangan, pertempuran, pastilah ada korbannya. Sebab itu saya sering mengingatkan pimpinan politik negara kita ni, janganlah terus berbalah. Ada masanya kita carilah perdamaian demi lestari kehidupan rakyat. Jangan berterusan begitu, saudara. Ramzul, saya tak mau, saya kalau boleh, Saudara Ramzul, saya mengelaklah untuk mengulas perkara-perkara yang bagi saya kita tak tahu keadaan sebenarnya. Hanya mereka yang terlibat, sama ada Tasimuddin ke Wan Saiful, Wan Jan ke, mereka sedang menghadapi tuduhan. Jadi kita tunggulah. Jangan kita menjatuhkan hukuman. Saya tak bersetuju, saudara. Sebab itu dulu pun apabila dibicarakan Datuk Seri Najib, dibicarakan Datuk Seri Zahid Hamidi, saya selalu mengingatkan teman-teman, kita jangan menjatuhkan hukuman persepsi. No one is guilty unless proven by the court. Itu peringatan saya, saudara. Baik, saudara, apa cerita di Gaza? Bila sebut Gaza, saudara, saya sedih, dan kadang-kadang ada kalanya bila saya lihat anak-anak kecil yang diusung, yang dipangku oleh kedua keluarga mereka dalam keadaan tidak menyawa, sedih saya, saudara. Saya bila melihat begitu, saya teringat sebab saya punya cucu. Bayangkanlah, saudara, kalau suasana itu berlaku di negara kita. Anak-anak kecil yang tidak berdosa itu terbelah badannya, ledakkan mortar, ledakkan bom. Orang biasa, orang awam, wanita tumpas. Dan saya melihat bahawa penyembelihan umat masih berterusan di Gaza, saudara. Walaupun kemarin, saudara, hari Jumaat di New York, bangsa-bangsa bersatu telah pun memutuskan resolusi mahu agar Israel melakukan gencatan senjata sesegera mungkin. Dan waktu diadakan mesyuarat yang mesyuarat tergempar di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, 120 perwakilan, mana 120 negara dari seluruh dunia ini, saudara, mahukan agar gencatan senjata dilakukan di Gaza. Sementara itu 14 menentang dan 45 bersikap berkecuali. Tapi majoritinya 120 mahukan agar gencatan senjata dilakukan. Antara negara-negara yang menentang tentulah Amerika Syarikat, saudara, iaitu Israel, Austria, bukan Australia, saudara, Austria, Croatia, Fiji, Guatemala, Hungaria, Nicolesia, Papua New Guinea. Itu antaranya, saudara. Ada lagi lebih kurang tiga lagi, ada lagi 5 lagi, saudara. Dan mereka menentang. Saya pun tak tahu kenapa mereka menentang. Jadi tentulah pengaruh Zionis masih membatasi mereka, saudara. Kadang begitu. Tapi, saudara, jangan kita lupa, saudara. Saya bila baca keadaan itu, kita memang menentang soal apa yang dilakukan oleh rejim Zionis di Gaza itu, sesuatu tak seharusnya diizinkan. Dan kita mesti menyokong penduduk-penduduk Gaza mempertahankan hak mereka. Cuma saya teringat dan saya dapat tengok ada satu tulisan yang disiar dalam media Sinar, tak silap saya. Itu pada 25 Februari 2021. Iaitu 2 tahun dulu. 25 Februari 2021. Ketika itu Tan Sri Haji Hadi menjadi duta ke Timur Tengah yang bertaraf menteri. Ini tersiar diterbitkan oleh Sinar Harian. Dia kata Malaysia mengambil pendirian untuk tidak berpihak kepada mana-mana pihak atau negara yang terbabit dalam krisis antara negara-negara sahabat di Timur Tengah. Rupanya zaman dulu, kerajaan pimpinan dulu, mereka tidak mau, dia bersikap berkecuali lah. Kita bukan mau kerana tak mau berpihak. Sedangkan pimpinan hari ini, kita mempertahankan warga Gaza. Itu gambarannya, saudara. Saya harus melaporkan juga. Sebab semalam, saudara, hari Jumaat, kemarin, pasukan keselamatan Israel
melakukan kekejaman yang teramat sangat apabila mereka menghalang anak-anak muda Palestin daripada mendekati Masjid Al-Aqsa. Malahan terdapat puluhan ribu yang terpaksa menunaikan solat Jumaat di luar kota lama di Baitul Muqaddis. Rejim Zionis bertindak demikian sebelum membenarkan ribuan jemaah warga emas saja memasuki Masjid Al-Aqsa di bawah sekatan ketat yang berterusan. Saya dipahamkan menurut Jabatan Wakaf Islam, cuma kira-kira 5,000 penduduk Palestin sahaja diizinkan menunaikan solat Jumaat di tapak masjid suci itu, saudara. Sedangkan jumlah itu amat kecil berbanding dengan dulu sebelum rejim Zionis menguasai Gaza. Paling tidak pun sekitar 50,000 penduduk Palestin memenuhi Masjid Al-Aqsa untuk mengerjakan solat Jumaat. Keadaan itu berlaku sebelum tercetusnya konflik antara Israel dan Hamas. Jadi sejumlah besar pihak polis dilaporkan berkawal di sekitar masjid ketiga yang bagi kita ini masjid paling suci, saudara. Kita ada Masjidil Haram di Mekah, kemudian kita ada Masjidil Nabawi di Madinah, dan masjid Al-Aqsa. Jadi sekarang ni bila soal agama ini cuba dikunci oleh pihak-pihak tertentu, tentulah ia mengundang masalah pada seluruh dunia, saudara. Dan saya juga mendapat laporan bahawa sehingga saat ini sejumlah 8,500 orang warga Gaza yang telah terbunuh dalam konflik tersebut, serta 22,242 tercedera dalam serangan Zionis yang meletus sejak awal bulan lalu di Gaza, saudara. Itu dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Gaza, saudara. Jelas kementerian itu lebih 3,500 kanak-kanak merupakan mangsa yang maut dalam serangan tersebut. Dan konflik itu berlanjutan, saudara. Sejak keadaannya masih lagi belum terkawal. Kita berdoalah, saudara. Saya sedih tengok gambar-gambar yang dikirimkan kepada saya, bagaimana anak-anak kecil yang tak berdosa mereka jadi syahid, saudara, dibunuh dengan ledakan bom. Dan agak keadaan sekarang ni, apa yang dilakukan oleh rejim Zionis adalah mereka melakukan gangguan internet. Artinya sekarang ni hubungan telefon apa semua tak dapat diputuskan. Jadi sebab itu kumpulan hak asasi manusia Human Rights Watch, dia kata pemadaman rangkaian telekomunikasi di hampir keseluruhan genting Gaza itu merupakan ruang lebih luas untuk rejim Zionis itu melakukan keganasan dalam wilayah yang dikepung, saudara. Jadi menurut pengeliti kanan HRW Deborah Brown, ketiadaan perkhidmatan internet menyukarkan orang awam dan kumpulan hak asasi manusia menyiarkan kekejaman yang dilakukan oleh Zionis di platform media sosial. Jadi rangkaian komunikasi dan internet di Gaza terputus sepenuhnya ketika pasukan pertahanan Israel memperhebatkan pengeboman ke atas Gaza sejak Jumaat lalu, saudara. Ini menyebabkan 2.2 juta penduduk Gaza terputus hubungan dengan dunia luar. Wartawan AFP di Gaza mengesahkan bahawa mereka hanya boleh berkomunikasi di kawasan terhad, yang mana mereka hanya boleh berhubung dengan rangkaian Israel merentasi sempadan. Malah sejumlah agensi antarabangsa dan pertubuhan bukan kerajaan terputus hubungan dengan kaki tangan mereka yang berada di Gaza, termasuklah pejabat penyelaras hal ehwal kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kejam, saya. Jadi internet, hubungan, telekomunikasi diputuskan. Tak ada laporan. Malahan hospital Pertubuhan Bangsa Bersatu dan operasi kemanusiaan tidak boleh diteruskan tanpa komunikasi tersebut. Dan situasi sekarang katanya semakin buruk selepas ketiadaan elektrik, makanan, air dan ubat-ubat, saya. Bagaimanapun, saudara, saya melihat jutawan, biliawan Amerika, Elon Musk. Dia buat kenyataan hari semalam, dia maklumkan bahawa perkhidmatan satelit Starlink miliknya akan menyokong akses internet untuk agensi bantuan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa selepas rangkaian telekomunikasi di genting Gaza lumpuh sepenuhnya. Jadi Elon Musk mengatakan bahawa bantuan tersebut sebagai respon kepada kenyataan ahli Kongres Amerika Alexandria Ocasio-Cortez yang menyifatkan serangan ganas rejim Israel yang menyebabkan seluruh komunikasi blackout, terputus sama sekali.
Jadi sebab itu katanya Starlink milik Elon Musk akan memberi sokongan kepada sambungan komunikasi kepada agensi bantuan di Gaza. Mudah-mudahan begitu. Tetapi bagaimanapun saudara, pihak tentera Israel dia berikrar untuk menghalang niat Elon Musk yang mahu menyediakan akses internet kepada agensi bantuan antarabangsa selepas rangkaian telekomunikasi di genting Gaza lumpuh sepenuhnya sejak Jumaat lalu. Walaupun Elon Musk membuat pengumuman, tentera Israel memutuskan untuk tidak mengizinkan. Itu keadaan yang berlaku, saudara. Sebab itulah, saudara, Presiden Turki, itu Recep Tayyip Erdogan, dia berkata negaranya bertekad untuk memperlihatkan kepada dunia bahawa Israel adalah negara penjenayah perang. Menurut Erdogan, sewaktu dia berucap di hadapan ratusan ribu rakyat Turki yang berhimpun di dalam Solidarity Great Palestine Rally yang diadakan di lapangan terbang Atatürk, Istanbul. Jadi dia kata dia akan mendedahkan tentang kekejaman, jenayah perang yang dilakukan oleh Israel. Dia bertekad, saudara. Dia lantang mengkritik sikap hipokrit kuasa barat yang memberikan sokongan kepada Israel selain media mereka yang membenarkan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan ke atas Gaza. Jadi Erdogan menegaskan sikap pilih kasih ini dilakukan barat kerana rasa bersalah mereka terhadap kekejaman yang dilakukan mereka terhadap kaum Yahudi ketika Perang Dunia Kedua dulu. Itu Erdogan mengulangi punca dan sebagainya. Sebab itu katanya Turki tidak mempunyai masalah untuk menyatakan pendirian mengenai apa yang berlaku di Gaza kerana kita tidak berhutang budi kepada Israel. Ini berbeza dengan kuasa barat yang sentiasa tutang budi dengan negara Zionis itu kerana kekejaman yang pernah mereka lakukan. Jadi nampak gayanya keras dah. Dan saya melihat menurut kenyataan Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dia mengakui bahawa peperangan antara Israel dengan pejuang Gaza dia tetap akan berlarutan lama dan amat sukar untuk dihentikan. Sebab itu dia memberi amaran ketika Hamas menuntut pembebasan semua rakyat Palestin yang dipenjarakan sebagai penukaran tebusan yang diculik 3 minggu lalu tidak dapat diputuskan. Saudara, katanya sayap bersenjata Hamas kata pihaknya sedia untuk membebaskan tebusan dan berartinya peperangan di Gaza tidak ada kehentian setakat ini, saudara. Itu yang menimbulkan bahawa suasana di Gaza amat kritikal. Bersamalah kita berdoa, saudara, pada Allah SWT agar segera diselamatkan saudara-saudara kita yang tertekan, yang terkorban, yang menjadi mangsa kepada peperangan. Dia punca politik, ya saudara. Itu keadaannya. Dan kita harus bersempati dengan mereka yang mahu mempertahankan hak mereka, pemilik tanah air mereka. Saudara, jangan sesekali kita bersekongkol dengan orang yang mahu menceroboh, orang yang mengambil alih tanah air orang lain. Kita tak bersetuju. Kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, setakat itu yang dapat saya laporkan keadaan di Gaza. Besok, saudara, sidang parlimen akan berulang hari Isnin, saudara. InsyaAllah, saudara. InsyaAllah Dewan Rakyat akan berlangsung dan saya dipahamkan bahawa Pak Menteri akan memberi jawapan kepada persoalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen berhubung dengan pengujahan mereka dalam bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 13 Oktober lalu, saudara. Dan saya seterus terang, saya berharap janganlah berulang lagi perlakuan yang bagi saya tak senonoh lah apabila ahli-ahli parlimen bersikap liar dan mengutarakan pandangan dan kritikan yang tak menentu. Saya perlu diingatkan bahawa mereka adalah kita, saudara, kita rakyat menghantar mereka sebagai ahli parlimen untuk berjuang soal rakyat. Bukan tentang nak maki hamun, nak cerita itu, cerita ini di parlimen. Kita mahukan setiap persoalan rakyat itu ditangani, saudara. Contoh saya katakan, warga nelayan, mereka mengharapkan agar ahli parlimen bercakap tentang bagaimana kehidupan nasib mereka yang dilambung ombak dengan mempunyai bot kecil saja, bagaimana subsidi minyak, bagaimana kalau pukat mereka rosak ataupun bot mereka
tak ada bot, apakah dapat diberi bantuan dan sebagainya. Bagaimana mereka berhadapan dengan lintah darat yang melakukan tindakan saya meneguk, menjerut peluh mereka. Mereka dilambung oleh gelora di tengah lautan. Balik bawa hasilnya, tapi hasil tak seberapa. Jadi warga nelayan mengharapkan ahli-ahli parlimen bercakap di parlimen supaya menyedarkan Pak Menteri untuk diberikan pandangan apa yang harus dilakukan. Ini yang diharapkan. Itu masyarakat nelayan. Bagaimana masyarakat, warga kita pekebun. Mereka mengharapkan agar macam mana pemberian baja, subsidi baja, bagaimana harga komoditi, harga kelapa sawit, bila lagi nak dinaikkan, ataupun getah dan sebagainya. Begitu juga sayur-sayuran yang mereka tanam. Janganlah hanya menguntungkan kartel-kartel yang kalau kita lihat pengakuan, akhirnya mereka kecewa. Harga cili, harga sayur-sayuran yang ditanam, timun dan sebagainya, bila diambil oleh kartel dengan harga yang terlalu murah, RM1 lah. Sedangkan bila sampai ke pasar, naik sampai RM6, RM7. Jadi mereka merasakan keringat mereka diteguk, dihirup oleh lintah darat. Ini yang diharapkan oleh warga pekebun kecil dan sebagainya. Jadi Pak Menteri mesti diingatkan. Jadi sebab itu wakil-wakil rakyat harus menyuarakan. Ini yang saya harapkan saya. Tapi tak tahulah. Jangan cerita yang dalam kain. Cerita itu, cerita ini. Sudah-sudahlah, cukup-cukuplah. Kita jelek. Begitu juga saudara, masyarakat petani. Mereka mahukan apakah cukup harga padi, harga lantai. Padi pada RM130 untuk 1 tan. Sedangkan mereka menghadapi masalah sekarang ni, musim monsun timur laut. Apakah tanaman mereka itu akan rosak ataupun boleh menanam atau mungkin berlaku banjir, apa bentuk bantuan. Ini yang perlu dibincangkan. Saya haraplah besok jangan lagi wakil rakyat buat perangai tak senonoh. Cukup-cukuplah. Kerana besok hari Isnin rasanya Pak Menteri akan memberi jawapan kepada setiap persoalan yang telah pun dibangkitkan. Tapi saya rasa tak banyak pun soalan yang dibangkitkan. Kerana mereka lebih banyak bercakap, bercerita lain tak ada saya cerita yang bukan-bukan. Cerita pelancongan di Langkawi, nak tengok pula kalau ahli parlimen daripada Seputih tersakok kalau datang ke Langkawi, bolehlah datang, tak pakai baju pun tak apa. Kita kemengarut saya. Ada ahli parlimen bercakap soal nak kahwin 1, kahwin 2, kahwin 3. Ini bukan masalah rakyat. Yang rakyat mau tahu harga barangan macam mana. Harga barangan di pasaran. Ini keadaannya saudara. Saya haraplah besok sesuatu yang tuntas yang dapat saya amat mengharapkan agar warga cinta damai dihidangkan oleh sesuatu ungkapan perjuangan ahli parlimen. Sebab rakyat semua menghantar mereka ke parlimen dengan harapan. Kalau tidak, berartinya selama ini mereka membohongi rakyat. Mereka yang dibayar oleh rakyat. Kena ingat saudara. Kehadiran mereka di parlimen dapat allowance RM500 sehari daripada duit rakyat. Perjalanan daripada kampung, daripada rumah mereka ke parlimen dibayar duit rakyat. Gaji pemandu membawa kereta, bawa kenderaan mereka dibayar oleh rakyat. Kalau datang daripada luar kawasan yang jauh, naik pesawat, datang daripada duit rakyat. Selain daripada allowance RM16,000 sebulan. Begitu banyak duang rakyat yang mereka teguk. Tapi apakah mereka berjuang untuk rakyat? Saya haraplah, janganlah benda-benda yang mengarut lagi ada di parlimen. Saudara Michael Zani, dia kata Datuk Tiong bagi tahu harga getah tu, bagilah naik sikit. Memang begitu saudara, seharusnya. Ini yang kita harapkan. Kita harapkan ahli parlimen bercakap di parlimen supaya Pak Menteri tahu. Saya haraplah besok saudara. Kalau tidak nanti rasa letih lah. Kita bangun pagi-pagi dengar debate di parlimen amat mengecewakan. Baik saudara. Sekarang kita masuk bab prelude. Prelude ni menuju ke arah Kongres Ekonomi Bumiputera. Dah 3 malam saya dah bercakap saudara. Sebab saya harus, kalau boleh tiap-tiap malam saya akan mewawarkan benda ini untuk peringatan mereka yang nak menang diri ataupun mau menyertai kongres yang akan diadakan sekarang dalam sebulan lebih lagi. Sekarang ni bulan hujung dah, bulan 10, bulan 11, bulan 12, 2 bulan je lagi saya. Kerana tak silap saya 2 bulan Januari 2024
akan diadakan Kongres Ekonomi Bumiputera. Dan kita mengharapkan sesuatu yang tuntas untuk rakyat dapat dilakukan. Sebab itu, Biro Politik Veteran UMNO 4 hari lepas kita telah pun mesyuarat. Dan kita memutuskan banyaklah perkaranya. Antara yang paling penting sekarang ni, saya dah bercakap isu tanah. Saya dah bercakap soal bagaimana kebejatan, kaki tangan kerajaan, Pak Menteri meluluskan tanah rezerv Melayu itu boleh dibangunkan dan akhirnya sepatutnya kota 30% Bumiputera itu telah dikhianati. Dan kita mengharapkan juga kalau boleh dalam masa-masa mendatang dalam Kongres Ekonomi Bumiputera ini dapat dibincangkan. Janganlah berterusan lagi projek-projek perumahan yang nak dibangunkan menafikan hak Bumiputera untuk mendapatkan potongan harga murah dan sekurang-kurangnya tiap-tiap pembangunan itu 30% mesti diperuntukkan pada warga Bumiputera. Itu soal satu saya. Dan saya hari ini nak bercakap tentang kedudukan Miskin Tegar. Tadi saya dihubungi oleh pengurusi UMNO Veteran Wilayah Persekutuan, Datuk Mustafa Yaakob. Beliau juga merupakan sisa agung kepada Veteran UMNO Malaysia. Sebab beliau mengatakan persoalan tentang Kongres Ekonomi Bumiputera ini penting. Kerana pertama-tama sekali UMNO telah pun UMNO telah pun diberi kepercayaan oleh Yang Amat Perdana Menteri sebagai penganjur utama dalam kongres tersebut. Dan dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO memutuskan pengurusi perhubungan UMNO wilayah Datuk Johari Ghani dilantik sebagai pengurusi kolokium untuk mengumpul segala bahan-bahan yang perlu diketengahkan. Di mana MARA juga dipertanggungjawabkan sebagai tenaga penting untuk menggerakkan Kongres Ekonomi Bumiputera. Jangan lupa saudara, Kongres Ekonomi Bumiputera itu akhirnya melahirkan MARA. Dan sudah sampai masanya MARA membalas jasa pada kongres ini. So dalam mengadakan Kongres Ekonomi Bumiputera, MARA hari ini pengurusinya adalah Sisa Agung UMNO. Dan sewajarnya persoalan rakyat ini ditentukan. Jadi Datuk Mustafa Yaakob mengingatkan saya, dia kata jangan lupa kita harus menekankan soal tentang miskin Tegar Bandar. Yang masa-masa saya katakan warga metropolitan, warga metro saat ini saudara, kehidupan mereka kalaulah pendapatan 1,500 sebulan untuk satu keluarga, maka confirm sah mereka berada dalam keadaan miskin tegar dan kehidupan keluarga mereka terancam dengan kemiskinan yang teramat parah. Kerana kehidupan hari ini tidak mampu untuk sebuah keluarga kalau ada 2 orang anak pun untuk meneruskan kehidupan di tengah-tengah kota raya, bukan di Kuala Lumpur saja saudara. Di Pulau Pinang, di Alor Setar, di Johor Bahru, di Putrajaya, di Kuala Lumpur, di Bangi dan mana-mana kota di Shah Alam. Kalau sebuah keluarga itu cuma mampu menjana pendapatan RM1,500 take home pay saudara, bukan gaji. Kalau gaji RM1,500 tentu dibawa lebih murah daripada RM1,500. Kalau bawa pulang ke rumah pun RM1,500, maka ia tidak mampu untuk menjamin keluarganya berada dalam kehidupan bukan selesa saudara, untuk meneruskan kehidupan. Belanja anak ke sekolah, belanja makanan dengan harga barangan makanan semakin tinggi, maka sewajarnya pimpinan negara memikirkan semasak-masak bagaimana untuk membantu warga metro, warga kota. Bukan di Kuala Lumpur saja saudara, di mana-mana kota supaya pendapatan mereka lebih daripada RM1,500. Kalau di bawah RM1,500, mereka tidak mampu hidup. Dan akhirnya bila ketidakcukupan wang itu, ya saudara Muhammad Nazir, audio sangkut-sangkut. Saya memang tahu. Saat ini saudara, audio kita sangkut-sangkut sebab kita diganggu oleh pihak-pihak yang tak menentu. Tahu je lah saudara. Dan saat ini saudara, kehidupan rakyat begitu tertekan. Saya amat mengharapkan agar pimpinan khususnya ketua-ketua UMNO bahagian atau perwakilan yang menghadiri Kongres Ekonomi Bumiputera nanti dapat menjuarakan secara tegas dan mencari upaya bagaimana kehidupan rakyat yang tinggal di kota-kota raya yang bergelar warga metro. Dulu saudara, kalau di kampung RM1,500 tu boleh dikatakan agak mewah.
Tapi sekarang kalau di kampung bolehlah hidup sikit saja, tapi tidak untuk warga di kota raya. Sedangkan hari ini kampung-kampung, desa-desa semakin sunyi. Warga desa sudah pun melakukan hijrah ke kota-kota. Ini keadaan. Cikgu, terima kasihlah sekuntum mawar merah untuk saya. Saudara cikgu dia kata, bukan cerita harga rumah saja. Yang penting sekali pinjaman bank bagaimana. Ini kalau mereka sewa rumah, kalau mereka beli rumah, pinjaman bank. Kalau RM1,000 sebulan nak kena bayar, pendapatan RM1,500, artinya mereka tidak mampu untuk memberi makanan kepada keluarganya. Maka tentulah keluarganya itu berada dalam keadaan kadar mendapat makanan seimbang yang diperlukan. Itu belum lagi soal untuk beri barangan makanan harian. Bagaimana untuk belanja sekolah. Bagaimana tambang untuk dia kerja. Ini keadaan yang perlu dipikirkan. Saya melihat benda ini cukup menyesakkan. Bukan sedikit, saudara. Bukan sedikit warga Bumiputera yang terjebak dalam masalah kehidupan yang cukup susah. Cukup sukar. Kalau pendapatan RM1,500 ke RM2,000 sebulan untuk tinggal di Johor Bahru misalnya, minta maaf. Mereka tidak mampu untuk meneruskan kehidupan. Apa akhirnya berlaku? Jadi untuk mencari upaya, nak cari wang, mungkin melakukan terjebak dalam kegiatan jenayah. Itu keadaannya. Jenayah penipuan, jenayah itu. Sebab dah terpaksa. Jadi mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu untuk meneruskan kehidupan. Jangan ingat, orang Kuala Lumpur, orang Johor Bahru, orang Kuantan, orang Penang, orang Alor-Setar, duduk di tengah-tengah kota raya, mereka hidup senang. Jangan dipikirkan begitu. Kalau pendapatan di bawah RM30, mereka adalah lebih miskin daripada warga di desa-desa. Ini perlu ditekankan. Dan tadi saya, apabila pengusi saya bagi tahu, Datuk Mustafa Yaakob, dia kata mesti ditekankan persoalan ini. Dan di samping kita menunggu prelude kepada Kongres Ekonomi Bumiputera ini nanti saudara, dan di Parlimen juga perlu dibahaskan. Inilah yang kita harapkan ahli-ahli Parlimen kita bercakap soal tuntutan rakyat. Ini bukan satu benda yang bukan kita nak tanda tangan. Warga bangsa kita ini bukan warga pengemis. Kita bukan mengemis di bumi sendiri. Kita mahukan hak kehidupan. Dan jaminan perlu dicari. Upaya. Jadi mereka bergelar menteri, carilah upaya. Jangan bercakap saja. Itu, ini dan sebagainya. Dan wakil-wakil rakyat dah bantulah. Bukan hanya memberikan kritikan. Ini tidak. Berkritik, itu tak betul, ini tak betul. Bila nak betulnya? Persoalan sekarang ni, mesti diberi guideline. Sebab kena ingat, kerajaan ini baru 9 bulan, baru 10 bulan. Saudara. Dan mereka-mereka yang bernama menteri pun baru 10 bulan jadi menteri. Dan mereka memerlukan bantuan daripada kalangan parti-parti pembangkang yang dulu menagih sokongan daripada rakyat. Jadi anda tidak ikhlas pada rakyat kalau bila membiarkan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri itu, tujuan anda paling tak ada kritik. Itu tak betul, ini tak betul. Jadi biarlah menteri itu saya. Kalau semua tak betul, hari-hari tak betul, ini tak betul, itu tak buat ini tak kena, buat ini tak kena, biarlah. Saudara macam mana cikgu dia kata itu tak kira lagi nak bayar PTPTN banyak saudara. Ini yang tinggal di kota-kota saya amat bersimpati. Soal kereta lain, soal kenderaan, kalaulah naik kereta yang murah pun kalau sebulan kena bayar RM300-400, kalau pendapatan RM2,000 dah tinggal RM1,700, kalau RM300 saya, kalau RM500 tinggal RM1,500. Kemudian minyak, petrol, tol habislah 200, tinggal lagi 1,300. Kemudian sewa rumah 700 paling murah, ataupun nak bayar balik pembelian, katalah RM1,000, tinggal RM300. Nak makan apa dengan RM300 sebuah keluarga yang ada 2 atau 3 orang anak? Apakah anda tidak bersimpati? Doai pak menteri. Jadi sekarang ni sudah fahami Lia. Dan betul, akhirnya bila mereka kritik macam dia orang aja yang betul. Kita tak mau fikir soal itu. Kita nak apa ilham baru. Dan kamu sebagai seorang pemimpin, dan suarakan supaya Pak Menteri kita dapat membuat unjuran ekonomi. Sekarang ni penting saya, sebab ini adalah saat Parlimen sedang membincangkan tentang bajet 2024. Ke arah mana negara mahu dibawa. Jangan kita mengharapkan, mendoakan, kalau boleh, biarlah kerajaan ini jatuh. Astaghfirullahalazim. Saya juga ingin mengingatkan pada ahli-ahli Parlimen, jangan menyebut kita nak supaya mendoakan kerajaan jatuh. Itu anda sudah melakukan khianat. Kerajaan ini adalah kerajaan Duli Yang Memulia Pertuan Agong.
Kalau nak kata jatuhlah pemimpin, okey. Tapi jangan sebut kerajaan jatuh. Ya saudara Dennis, sepatutnya kerajaan dahulu peduli dengan rakyat yang miskin. Ini dan tidak melakukan sakau menyakau. Itu keadaan saya letih duk bercakap benda begini. Tapi kadang-kadang kita macam mencurahkan air ke daun keladi. Bercakap tiap malam tak dengar. Itu kadang-kadang malam-malam tu rasa-rasa nak saya maki je saya. Ini aja. Tapi kalau kita maki pula ni, bingit pula telinga mereka. Tapi saya cakap terus terang. Saya kadang-kadang lenjan melihat perangai mereka yang bergelar pemimpin. Sama ada anda ahli parlimen, sama ada anda ahli Dewan Undangan Negeri, sama ada anda esko kerajaan negeri, anda menteri besar, anda pak-pak menteri, timbalan menteri. Apakah tidak ada keprihatinan kepada rakyat? Kesian lah. Zabullah Halim Majid dia kata ada ahli parlimen tu asyik sibuk nak baca talqin. Itu keadaannya saya. Ini yang membuatkan saya benci dengan mereka ni saya. Dan saya hilang penghormatan. Memanglah ingat besok nak pergi parlimen, tapi saya kata tak payahlah, tunggu dululah. Sebab saya merasakan kadang-kadang tengok wajah-wajah mereka bukan wajah-wajah yang membawa harapan pada rakyat. Sedangkan waktu berkempen, ya Tuhan, punyalah berjanjinya. Sebab itu saya katakan janji bulan madu. Akhirnya ke mana? Kehidupan rakyat terus tersasar. Saya menekankan kehidupan warga yang tinggal di tengah-tengah kota raya. Ini mereka sekarang tersepit ni. Apakah tidak ada empati di hati mereka melihat rakyat yang bergelumang dengan kehidupan? Tak kira bangsa pun saya sebenarnya. Tak kira bangsa pun. Siapa saja pun sekarang ini kalau tinggal di tengah-tengah kota, bawa balik ke rumah kurang daripada RM3,000, maka mereka berada dalam keadaan yang cukup tenat. Dan ini membuka ruang boleh berlakunya jenayah. Kerana tak buat lain. Bila dah tolak sampai ke dinding, apa nak buat? Kucing, kita tolak dia sampai ke dinding, ada patah belakang, dia cakap kita. Letih dia cakap. Ada Samyusa dia kata menteri semua penjilat. Saya kata bukan menteri semua penjilat. Pak menteri dia tak fikir langsung. Penjilat ni orang kering kanan. Kiri kanan duk fikir. Macam mana nak fikir macam mana untuk aku membuat kekayaan. Itu keadaan. Saudara saya Ayub, kerja-kerja mereka nak jadikan kerajaan. Apa hebat sangat ke mereka semasa memerintah dahulu. Itu gambarannya sekarang saya. Tak habis-habis. Siang hari, siang malam, kerja lain tak ada, meratib supaya kerajaan jatuh. Sepatutnya dibantu. Kalau mereka ikhlas. Nak ambil balik kuasa nanti, tunggulah pilihan raya nanti. Itulah, tentulah rakyat akan menyokong mereka kalau mereka menerjemahkan keikhlasan. Itu keadaan saya. Bagaimana pun saya tak sempat lagi. Saya nak ceritakan saya bagaimana, dalam dasar mungkin besoklah cerita, senarai bagaimana daripada 10 orang terkaya di negara kita ini, seorang saja Melayu saya. Seorang saja. Apakah negara ini yang kita anggap Melayu terancam dan sebagainya? Saya lihat saja, ini kenyataan. Mungkin besok saya akan buka satu persatu saya. Dan daripada jutawan saya, 40 orang terkaya di Malaysia, ini yang terbitkan oleh Forbes saya, bagi tahun 2023, 3 orang saja Melayu. Apakah Melayu tidak terancam? Siapa yang melakukannya? Tunggu besok saya. Tapi bagaimanapun saya mendapat laporan daripada kena bagi ulasan juga saya. Ini tentang di Jepak. Jepak hari ini Gabungan Parti Sarawak JPS telah pun melancarkan manifestonya untuk pilihan raya negeri raya kecil Jepak Dewan Undangan Negeri yang mengenai tawaran pembangunan prasarana serta sosioekonomi untuk penduduk di kawasan tersebut. Indah, cantik. Saya mengharapkan kalau itu dijadikan dia punya manifesto, dan aku janji laksanakanlah yang berhormat. Sebab yang melancarkannya ialah Timbalan Presiden Parti Bersaka Bersatu PBB, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, yang melancarkan manifesto yang menggariskan 14 teras utama. Jadi selaku pengarah pilihan raya GPS, tak lama lagi saya. Tinggal beberapa hari je lagi. Dari dia 4 hari bulan mengundi. Tinggal lagi, saya ingat dalam 5-6 hari lagi. Dan apa yang ingin dilakukan termasuklah menyediakan rumah mampu milik, membanyakkan skim penempatan semula, pembesaran kampung serta baik pulih dan bantuan pembinaan rumah panjang. Di Sarawak memang banyak rumah panjang saudara. Dan
Lain tak ada, manifestonya adalah lestari untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, bila kita dah mengutarakan kita punya manifesto, seandainya rakyat memberi pilihan kepada calon yang diturunkan oleh apa-apa parti, saudara, maka hendaklah dilaksanakan. Janganlah sekali lagi rakyat terabai dan rakyat dikecewakan. Saudara, Basri Muhammad, mereka malah nak naik turun mahkamah. Tu yang nakkan kerajaan jatuh. Itu keadaannya, saudara Basirun, itu kita tak mau campur lah tangan apa yang berlaku. Itu hadapilah. Selalu saya katakan, tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Bagaimanapun saudara, sama-sama kita tengok besok. Mudah-mudahan apa yang saya nyatakan malam ini tidak terjadi. Kalau tidak, malam besok, kalau masih lagi perangai yang pelik-pelik berlaku di Parlimen, kita balunlah, kita sebut nama saudara. Jangan kita bersindung-sindung lagi. Orang ini kalau boleh kita masa akan datang, kita terus simpan dalam hati kita, orang ini tak layak untuk menjadi wakil kita di Parlimen. Saudara, selamat menjalankan tugas untuk besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.